Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kita berjumpa lagi kali ini untuk kita sama-sama belajar tentang nisbah dan kadaran. Jadi, apa yang kamu akan belajar hari ini ialah untuk kita mengenal asas nisbah dan kadaran, apa itu nisbah dan bagaimana kita mewakilkan sesuatu kuantiti itu dalam bentuk nisbah. Baiklah, untuk pengetahuan kamu, nisbah adalah perbandingan kuantiti di antara dua kumpulan yang berbeza. Untuk lebih faham, kita pergi kepada contoh yang pertama. Perhatikan dua orang murid, Ali dan Abu. Ali mempunyai 3 biji bola dan Abu mempunyai 5 biji bola. Jadi apabila dibandingkan bilangan bola Ali kepada bilangan bola Abu, kita akan menulis sebagai 3 nisbah 5. Titik bertindih yang terletak di antara angka 3 dan 5 itu adalah simbol untuk nisbah. Okay. Titik bertindih ini adalah simbol untuk nisbah. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan contoh seterusnya untuk kita lebih faham penggunaan nisbah. Perhatikan bentuk-bentuk yang terdapat di dalam rajah berikut. Kita ada bentuk segitiga, segi empat dan juga bulatan. Kita kumpulkan bentuk-bentuk ini mengikut kumpulan masing-masing. Kita dapati ada 3 bentuk bulatan, 4 bentuk segitiga dan juga 5 bentuk segi empat. Keseluruhannya kita mempunyai 12 bentuk. Berapakah nisbah bulatan kepada segi empat? Berapakah bilangan bulatan? Ya, kita ada 3 bulatan. Dan berapakah bilangan segi empat? 5 segi empat. Jadi apabila kita mewakilkan nisbah perbandingan di antara bulatan kepada segi empat, kita akan menyatakan bahawa nisbah bulatan kepada segi empat ialah 3 nisbah 5. Kerana bilangan bulatan ada 3 dan bilangan segi empat ada 5. Berapakah pula nisbah segitiga kepada bulatan? Kita perhatikan berapakah bilangan segitiga? Kita ada 4 segitiga. Dan berapakah bilangan bulatan? Kita mempunyai 3 bulatan. Jadi nisbah segitiga kepada bulatan adalah 4 nisbah 3. Seterusnya, berapakah nisbah segitiga kepada keseluruhan? Untuk jumlah segitiga, kita mempunyai 4 segitiga dan keseluruhannya adalah 12. Jadi, nisbah segitiga kepada keseluruhan adalah 4 nisbah 12. Dan untuk pengetahuan kamu, 4 nisbah 12 masih boleh dipermudahkan. Kita boleh menulis 4 nisbah 12 dalam bentuk pecahan seperti berikut. 4/12. Dan nisbah ini boleh dipermudahkan sama seperti mana kita mempermudahkan pecahan. Dalam kes ini, kita menggunakan sifir 4. 4 bahagi 4 untuk pengangka dan 12 bahagi 4 untuk penyebut. Perlu diingatkan seperti mana mempermudahkan pecahan, kita menggunakan pembahagi yang sama di kedua-dua pengangka dan penyebut. 4 bahagi 4 sama dengan 1. 12 bahagi 4 sama dengan 3. Jadi, bermakna nisbah segitiga kepada keseluruhan adalah 1 nisbah 3. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan contoh yang berikut. Perhatikan jadual yang ditunjukkan. Jadual menunjukkan bilangan murid di dalam pasukan rumah Syah Bandar, yang mana lelaki seramai 45 orang dan perempuan seramai 35 orang. Jadi berapakah nisbah murid lelaki kepada murid perempuan? Cuba kamu nyatakan nisbah tersebut. Nisbah murid lelaki kepada murid perempuan ialah 4
nisbah 35. Baiklah, disebabkan nisbah ini masih boleh diringkaskan, kita tulis nisbah ini dalam pecahan iaitu 45/35. Kemudian kita akan ringkaskan, permudahkan pecahan ini menggunakan sifir 5. 45 bahagi 5 sama dengan 9. 35 bahagi 5 sama dengan 7. Jadi, nisbah bilangan murid lelaki kepada bilangan murid perempuan adalah 9/7. Seterusnya, nyatakan nisbah bilangan murid lelaki kepada bilangan keseluruhan pasukan Syah Bandar. Untuk menjawab soalan ini, kamu perlu mendapatkan jumlah keseluruhan ahli dalam pasukan Syah Bandar, yang mana kamu perlu menjumlahkan murid lelaki dan murid perempuan. Jumlah sama dengan 45 tambah 35. Kita akan dapat 80 orang. Jadi, nisbah murid lelaki kepada semua adalah 45/80. Disebabkan nisbah ini masih boleh diringkaskan, kita akan tulis dalam bentuk pecahan 45/80 dan ringkaskan, permudahkan pecahan ini menggunakan sifir 5. 45 bahagi 5 sama dengan 9. 80 bahagi 5 sama dengan 16. Jadi, nisbah bilangan murid lelaki kepada bilangan keseluruhan pasukan Syah Bandar adalah 9/16. Baiklah murid-murid, sekian saja untuk asas kepada nisbah dan kadaran. InsyaAllah kita akan teruskan di lain masa untuk meneroka kemahiran dalam penyelesaian masalah yang melibatkan nisbah dan kadaran. Untuk itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.